bentuk kerangka aplikasi. Okey, terdapat 4 dalam proses mereka bentuk kerangka aplikasi. Okey, hari ini saya cuma nak terangkan tentang proses yang pertama, iaitu penstrukturan kandungan dan juga maklumat. Dalam mereka bentuk kerangka aplikasi laman web, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil perhatian agar laman web yang dibina memenuhi citarasa pengguna. Antara prosesnya ialah seperti penstrukturan kandungan atau maklumat, penstrukturan halaman, reka bentuk navigasi, dan reka bentuk antaramuka. Penstrukturan maklumat ataupun kandungan maksudnya bagaimana ataupun macam mana kita nak susun kita punya kandungan ataupun maklumat ke dalam aplikasi. Apakah yang perlu ada di dalam laman web anda dan bagaimanakah anda mengelaskan kandungan maklumat di dalam laman web? Penglibatan pengguna semasa proses mengumpul maklumat adalah sangat penting. Hal ini demikian untuk memastikan laman web yang dibina memenuhi kehendak pengguna. Apakah langkah-langkah dalam mereka bentuk maklumat? Yang pertama adalah membentuk inventori maklumat dan yang kedua adalah pengelasan maklumat. Untuk langkah yang pertama dalam membentuk inventori maklumat ialah pembina laman web perlu menyenaraikan semua maklumat yang hendak dimasukkan di dalam laman web. Seterusnya, pembina laman web juga perlu memasukkan perkara yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan laman web tersebut. Ini adalah contoh laman web yang kita boleh tengok. Okey, di dalam laman web tu, kandungan dan juga maklumat telah pun dimasukkan dalam laman web tersebut. Jadi sudah pasti akan menarik minat pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ini pula contoh fungsi zoom in item. Maksudnya dengan adanya fungsi zoom in item ni, pengguna dia boleh tengok dengan lebih dekat apakah kandungan. Okay, sebagai contoh laman web ini contoh baju kan. Maksudnya pengguna boleh zoom in, tengok material tu macam mana, tengok dengan lebih dekat dan juga dengan lebih jelas. Okey, ini pula adalah contoh untuk fungsi add to cart. Okey, fungsi add to cart ni sangat penting kalau seseorang tu dia nak bina laman web untuk jualan. Okey, dengan adanya fungsi add to cart ni, ianya akan memudahkan pengguna untuk membeli atas talian. Bukan fungsi add to cart saja yang penting. Dalam mereka aplikasi, kita kena juga letak fungsi untuk Q&A, di mana Q&A tu kita boleh berinteraksi dengan pengguna. Pengguna pun boleh bertanyakan soalan. Okey, kalau ada pengguna nak tanya soalan, kita boleh jawab. Di mana jika terdapat komunikasi tersebut, ianya dapat memberikan kepercayaan daripada pengguna kepada peniaga ataupun punya aplikasi tersebut. Untuk langkah yang kedua pula ialah pengelasan maklumat. Terdapat 6 elemen yang perlu dikelaskan, antaranya ialah mengikut turutan abjad, kronologi, kategori atau jenis, hierarki, spesial dan mengikut turutan magnitud. Bagi kaedah pengelasan maklumat mengikut turutan abjad ialah pengelasan maklumat jualan yang berasaskan nama pengguna. Kaedah kronologi pula ialah dengan mengelaskan hasil jualan mengikut tarikh. Untuk kaedah pengelasan kategori atau jenis ialah laman web tersebut perlulah mengikut kategori produk. Seterusnya, bagi kaedah hierarki pula ialah seperti contoh laman web penjualan kasut, pengelasan maklumat dapat dikelaskan kepada subkategori seperti kasut bertumit dan kasut sukan. Di samping itu, kaedah spesial ialah mengelaskan maklumat mengikut geografi, contohnya pengelasan jualan mengikut negeri dan tempat. Kaedah mengikut turutan magnitud pula ialah pengelasan maklumat jualan bermula daripada jumlah yang kecil kepada jumlah jualan yang besar. Ini adalah contoh pengelasan maklumat berdasarkan kategori ataupun jenis. Okey, seperti laman web yang kita nampak ni, ini adalah contoh pengelasan kategori. Okey, seperti contoh kategori bag. Okey, di dalam kategori bag itu terdapatlah pelbagai kategori bag lah. Maksudnya di situ kita boleh pilih handbag, backpack, purse, wallet dan sebagainya.
Okey, sampai di sini saja penerangan saya tentang proses mereka bentuk kerangka aplikasi, iaitu proses apa? Proses penstrukturan kandungan dan juga maklumat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share YouTube channel saya. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye.